Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi wa hawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ni kita sambung kitab Musalli, sambung lagi. Kita buat solat. Yang ketujuh. Yang keenam lepas, ini yang ketujuh. Kita dalam syarat sah sembahyang. Yang ketujuh, yang pertama masuk waktu, yang kedua adab kiblat, yang ketiga tutup aurat, yang keempat tahu cara sembahyang, tahu kaifiat. Yang kelima suci hadas kecil hadas besar. Yang keenam suci daripada najis. Yang ini yang last baru ni. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Yang ketujuh, masuk yang ketujuh. Kalau kitab saya muka surat 14, yang Rumi. Yang Jawi muka surat 6. Duduk tengah-tengah tu. Muka surat 6 duduk tengah-tengah. Yang ketujuh. Yang ketujuh daripada 9 syarat sah sembahyang. Maknanya kalau buat begitu baru sah, kalau tak buat tak sah. Itu maksud syarat sah kan. Yang ketujuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan yang ketujuh meninggalkan. Kalau tengok siapa yang ada Jawi, tak ada. Mim nun nga galam. Dia boleh baca dua, menanggalkan dan ataupun meninggalkan. Jadi kalau yang ketujuh, menanggalkan berkata-kata. Kalau sekarang punya Jawi, mim nun meninggalkan, mim nun ya nga kan, mening, lepas tu ga lam kaf nun. Ni kalau kitab kita mim nun nga terus. Jadi boleh menanggalkanlah, yang tepatnya menanggalkanlah. Tapi bahasa lama tak, bahasa lama meninggalkan je, itulah ejaannya. Dan ketujuh, meninggalkan berkata-kata. Maksud meninggalkannya jangan bercakap, meninggalkan berkata-kata. Meninggalkan jangan buat berkata-kata. Bahasa sekarang jangan buat bercakap. Lebih mudah lagi jangan bercakap. Itu maksudnya meninggalkan berkata-kata. Dengan sengaja. Yang mana berkata-kata, apakah yang dimaksudkan dengan bercakap atau berkata-kata? Maksudnya lidah tu bergerak dan keluar suara. Itu maksud berkata-kata. Tapi ada yang keluar suara daripada lidah, daripada mulut ni keluar suara, tapi tak batal. Tu dia kata kat situ. Meninggalkan berkata-kata, maknanya kalau berkata-kata dengan sengaja akan batal sembahyang. Tapi berkata-kata yang mana? Yang bukan Quran. Atau zikir atau doa. Maksudnya yang bukan Quran atau bukan zikir atau bukan doa baru batal. Ataupun kita kata dalam sembahyang boleh bercakap lah, berkata-kata, 3 je. 3 benda je boleh. Baca Quran, zikir, doa. Selain daripada 3 ni batal. Itulah lebih mudah kata gitu. Jadi meninggalkan berkata-kata dengan sengaja yang bukan Quran, yang bukan zikir, yang bukan doa. Jadi boleh kita faham dalam sembahyang kita, jika ada selain daripada 3 perkara ni, jika buat dengan sengaja batal. Ya, apa yang ada lagi?
bercakap dengan orang, bercakap seorang-seorang. Selain daripada tiga ni lah, apa lagi? Doa dia, doa boleh tu, doa dah. Doa apa? Oh, doa dalam semayu. Betul tu. Apa lagi yang boleh selain daripada tiga ni? Habis yang buat bunyi-bunyi tu ada tiga. Tak termasuk dalam tiga kan? Hati-hati. Kita akan baca. Hati-hati kat situ. Sebab yang tiga ni je boleh. Buat apa ni? Baca, bercakap lah baca. Baca apa? Quran. Okey, settle. Buat apa ni? Subhana rabbiyal rabbi fili lah kama sallaita ala Ibrahim. Dengan buat apa ni? Zikir. Zikir boleh. Lepas tu dengar duduk Allahumma. Buat apa ni? Baca doa boleh. Selain daripada tiga ni tak boleh. Kita letaklah apa pun. Selain daripada tiga ni tak boleh. Tiga ni sahaja yang boleh. Baca Quran, zikir, doa. Zikir tu wirid lah, kan? Meninggalkan berkata-kata dengan sengaja. Selain daripada tiga ni namanya bercakap. Bercakap yang membatalkan. Tiga ni bercakap yang tak membatalkan. Bercakap yang tak membatalkan. Tapi dia kata dengan sengaja. Tu kait dia, meninggalkan berkata-kata dengan sengaja. Tapi kalau tak sengaja, tak batal. Tak sengaja, tak batal. Macam dia melatah. Melatah dia tak sengaja. Dia tak tahu macam mana boleh melatah. Biasa orang kacau pun jadi melatah. Entah macam mana dia tengok binatang ke apa ke, dia tengok lipas ke, dia melatah sendiri. Maka tak batal kerana tak sengaja. Walaupun keluar kat mulut dia benda tak elok, dalam kain habis semua keluar. Biasa orang melatah ni habis benda-benda yang sensitif yang keluar. Tak batal. Sebab dia tak sengaja. Tak sengaja. Melatah. Kalau bahasa dulu dia panggil terlancar lidah. Terlancar lidah. Sama lah tu, melatah. Tak sedar. Jadi gitu. Maka tak batal. Jadi maknanya walaupun hanya boleh Quran, zikir dan doa, tapi bercakap pun ada juga tak batal. Yang mana? Yang tak sengaja tadi, yang melatah tadi. Satu lagi tak ada dalam kitab kita, dengan sengaja tu satu lagi, dia tak tahu haram. Dia tak tahu berkata-kata tu haram, atau dia tak tahu berkata-kata tu, bercakap tu membatalkan. Maka tak batal juga. Biasanya orang masuk Islam orang baru masuk Islam dia mana tahu. Orang baru masuk Islam dia tak tahu bercakap tu tak boleh, sebab dia baru syahadah. Lepas tu takkan nak ajar semua kan. Balik dulu, settle dulu masalah keluarga. Cakap gitu lah. Lepas tu datang perkim datang, lepas tu belajar sikit-sikit. Sekarang ni nanti kena semayang tau. Semayang macam mana? Pergi masjid ikut je. Kan? Diorang ni mula-mula ni mungkin sebulan 2 bulan yang pertama, mungkin setahun macam lama sangat. Kedua 3 bulan yang pertama tu dia tak tahu, macam-macam nak ajar semua. Potong lagi. Duk sibuk dengan potong tu. Relax dulu. Nanti dia keluar Islam balik, sibuk pasal potong. Kita gitu. Pasal Islam ni cerita pasal tu. Semayang kena, zakat nak ajar macam-macam lagi. Jadi macam mana? Relax dulu. Slow. Jadi ada kadang-kadang dia tak tahu. Dia tak tahu yang ianya tak boleh bercakap dalam semayang. Sebab ustaz tu suruh lepas Islamkan dia ikut je imam. Dia kata gitu aja. Ikut dengan niat baca semua, takkan nak ajar Fatihah masa tu. Relax dulu. Jadi orang baru masuk Islam, dia tak tahu hukum, maka tak batal juga. Walaupun dia bercakap, tak batal. Jadi yang itu tak dalam kitab kita sebab dia terlalu detail kot. Lepas tu tak letak. Jadi ada bercakap yang tak batal ada dua lah. Bercakap yang selain daripada Quran, zikir, doa tapi tak batal ada dua. Tak sengaja macam melatah tadi, ataupun dia tak tahu hukum. Tak tahu hukum ni hanya orang baru masuk Islam, ataupun orang yang lama masuk Islam tapi tak ada orang ajar. Macam orang asli dulu tahun 80 70-an dulu, ada pakcik-pakcik duk cerita masa tu dia Islamkan orang, masuk mana-mana dalam asli dalam hutan tu dia Islamkan. Lepas tu dia keluar. Lepas tu tak ada, jauh. Dia tak ada telefon waktu tu, tak ada internet lagi lah, tak ada orang ajar. Maka kadang-kadang dia orang makan babi sampai ke bertahun-tahun Islam makan babi lagi. Tapi tak salah. Tak boleh salah sebab tak ada orang ajar. Jadi dia tak tahu, tak berdosa. Sembahyang dia buat lebih kurang, tak berdosa semua. Sebab tak ada orang ajar. Dia baru masuk Islam dan tak ada orang ajar. Kalau dia baru masuk Islam, tak ada orang ajar, maka tempat nak belajar pun tak ada, maka tak batal juga. Kalau baru masuk Islam, ada orang ajar tapi baru sangat, tak sempat nak belajar banyak sangat pun tak batal juga.
Bagi orang yang kelas pengajian banyak, berlambak, dia je tak pergi. Yang tu tak maaf. Itu dia panggil cuai dalam menuntut ilmu. Saya biasa sebut, kalau macam dalam masalah-masalah macam wuduk ke apa, orang perempuan tak tahu segmen kena basuh, tak maaf. Segmen dia panjang, segmen kita tak payah fikir ya, memang kita pendek je. Diorang panjang, sebab diorang simpan bertahun-tahun jadi panjang. Bila nak ambil wuduk dia selak ke belakang ni. Lepas tu dia ambil wuduk. Tak sah wuduk dia tu. Sebab dia kena basuh sekali dengan segmen panjang dia tu. Macam kita lah. Kalau kita segmen kat sini, kan kat anak telinga ni, kita simpan panjang-panjang. Macam ni. Kan kena basuh. Kan kena basuh. Jadi, dia tak tahu. Oh tak tahu. Kami tak tahu. Kami jahil. Maaf ke? Tak maaf. Tak maaf. Kenapa tak maaf? Berlambak masjid surau. Internet tak tahu juga. Maka tak maaf walaupun dia jahil. Tapi kalau yang baru masuk Islam tadi, lepas tu setahun 2 tahun tak ada orang mengajar, dan duduk dalam hutan, maaf walaupun 10 tahun sekalipun, maaf, sebab tak ada orang mengajar. Jadi kat situ lah. Dah lah tu, banyak majlis ilmu datang pula untuk belajar. Lepas tu kata kami dimaafkan, kok kami jahil. Tak maaf jahil gitu. Tu jahil, cari jahil. Sebenarnya jahil yang alim. Ada majlis ilmu, dia tak datang. Jahil ke alim? Alim lah. Yang datang ni semua jahil. Yang tak datang lah alim. Dia tak datang. Maka tak dimaafkan bagi dia. Tak maaf. Sebab dah ada tempat dia je tak manfaatkan tempat tu. Yang kata dimaafkan tadi tu, jika baru masuk Islam, dan walaupun lama, tapi tak ada orang ajar. Alah, macam cerita apa? 3 orang mu'alaf cerita dulu lah. Kecil-kecil duk dengar tu. Yang dia tengok tikus, dia semayang 3 orang mu'alaf tu baru masuk Islam 3-3. Lepas tu tikus lalu kan, lepas tu seorang cakap opportune lupa dah cerita opportune. Lepas tu yang kedua kata dalam semayang mana boleh cakap. Yang ketiga kata nasib baik aku tak cakap. Kan? Pernah dengar je? Tak pernah dengar? Pernah tak? Cuma mana yang batal, mana yang tak batal? Ke semua batal, ke semua tak batal? Yang opportune tu tak batal. Kita dah tahu dah kat situ. Yang nombor 2 dia kata orang sembahyang mana boleh cakap. Dia cakap. Tak maknanya dia tahulah. Dia tahu tak boleh bercakap, tapi dia bercakap. Itu betul. Yang ketiga kata nasib baik aku tak cakap. Dia mula-mula tak tahu. Bila yang kedua ni cakap, dia dah jadi tahu lah. Dia cakap nasib baik aku tak cakap, sama juga, batal juga. Yang tak batal seorang, yang opposite tu. Sebab terlancar lidah. Para sahabat dia bercakap ketika sembahyang pada awal-awal Islam. Saya sempat cari satu hadis daripada yang berkaitan dengan bercakap ni. Saya sempat cari tadi daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Qala kunna natakallamu fi shalah. Dulu kami bercakap dalam solat kata dia. Yukallimur rajul minna sahibuhu. Seorang lelaki cakap dengan sahabat, orang sebelah dia. Sama-sama sembahyang duk bercakap gitu. Wahwa ila jami, orang belakang boleh cakap fi salah, hatta sehinggalah, maknanya awal-awal Islam tu diorang bercakap, Nabi pun tak tegur, sehinggalah nazalat turun ayat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sembahyang kamu dan sembahyang wusta, dan berdirilah dengan patuh. Fa umirna bisukut. Lepas tu Nabi kata masa sembahyang tak boleh cakap dah. Masa sembahyang tak boleh bercakap dah. Kami diperintahkan untuk diam. Jadi maknanya para sahabat dulu pun bercakap. Dia permulaan Islam kan, bercakap. Maknanya bila bercakap hilang khusyuk kat situ. Bermula daripada hadis ni barulah kita tahu bahawasanya para sahabat dulu bercakap, kemudian sebab awal-awal Islam, kemudian Nabi pun tak bagi bercakap kerana hilang khusyuk. Macam mana arak pada awal-awal Islam dibenarkan minum arak, hanya tak dibenarkan ketika semayang aja. Semayang tak boleh minum arak. Kalau tak semayang silakan. Maknanya waktu-waktu 5 waktu tu tak boleh minum. Sebab Nabi larang minum. Tapi sebelum daripada tu, semayang ke tak semayang ke boleh minum arak. Awal-awal Islam. Tapi bila kawan ni minum arak betul semayang, dia mengapu. Dia cakap mengapu, dah mabuk. Maka Nabi pun larang. Siapa yang nak semayang tak boleh minum arak. Nabi tak suruh minum. Nabi kata siapa nak semayang jangan minum. Maknanya yang kita dapat faham di sebaliknya, kalau tak semayang boleh minum. Memang pun. Sehinggalah selang beberapa lama turun pula ayat tak boleh langsung. Maka itu yang para sahabat tuang sepak terus tempayan arak tu yang kita cerita Sayyidina Umar terbalikkan terus. Dengar turun ayat tu terus terbalik.
arak. Maknanya ada 3 peringkat untuk pengharaman arak. 3 peringkat. Daripada boleh dulu mula-mula Islam, lepas tu tak boleh ketika semayang aja, kemudian tak boleh langsung. 3 peringkat. Sebab tu nak haramkan arak ni payah. Nabi dulu pun dia buat 3 peringkat, kemudian Nabi berjaya. Kita pula adakan balik, lepas tu nak haramkan balik, payah balik. Dia kena berperingkat. Mungkin orang kafir je dulu boleh ke macam mana kan, kena ada peringkat. Orang Islam tak boleh. Lama-lama orang kafir sendiri pun tak boleh dah macam tu. Dia ada berperingkat. Tak boleh tu maksud bukan tak boleh minum, tak boleh jual, tak boleh sampai nak jual lah, untuk 2 orang ajalah. Ni sampaikan boleh import, boleh ekspor apa benda. Habis kat situ, habis. Jadi maknanya sekarang ni meninggalkan berkata-kata dengan sengaja, yang bukan Quran, bukan zikir, bukan doa. Quran, zikir, doa tak batal. Kalau selain daripada 3 ni batal, dengan berkata-kata dengan sengaja, kecuali 2 tak sengaja, melatah ataupun tak ada orang ajar, baru masuk Islam. Habis. Maka batal semayangnya. Yang kata berkata-kata bercakap-cakap ni, apa maksud bercakap? Dia nak bagi terangkan apa maksud bercakap. Maka batal semayangnya dengan berkata-kata bercakap. 2 huruf je nama bercakap. Sama ada memberi faham perkataannya atau tiada. Yang dia bercakap tadi, sama ada orang lain faham, ataupun dia faham, ataupun tak faham. 2 huruf batal. Nanti dia akan bincang akan datang sekejap lagi. 1 huruf faham batal. 1 huruf tapi memberi faham batal. 2 huruf faham ke tak faham ke batal. Itu maksud bercakap. Yang boleh dieja 2 huruf, maka batal. Bukan semestinya bercakap tu bercakap macam ni, bukan. Apa sahaja bunyi yang keluar yang 2 huruf, walaupun tak faham, batal. Maksud berkata-kata tadi bukan bercakap yang macam kita cakap semata-mata. Yang macam kita cakap ni berhuruf-huruf dah. Ni yang tak faham apa benda ni. Tapi kalau kita eja 2 huruf, batal. Tu namanya berkata-kata. Namanya berkata-kata yang tak faham. Ada 2 huruf berkata-kata yang faham. Ada juga 2 huruf juga. Macam ya. Orang panggil ya. Ya 2 huruf, boleh faham? Ya lah, ya faham. Boleh faham, memberi faham. Kalau ada yang tak memberi faham. Bukan nama orang, ja apa? Jatuh, ja apa? Tak faham, batal juga. Sebab 2 huruf. 2 huruf. Lebih-lebih lagi kan, syuh. Syuh, batal lah. Sebab faham, tak kisahlah 1 huruf ke 2 huruf ke berapa huruf ke, janji bagi faham je batal. Memberi faham je batal. Jadi kalaulah dia Quran tapi memberi faham, tak batal. Perkataan yang keluar tak faham pun, 2 huruf tak faham pun, batal. Kalau faham lagilah batal. Itu kalau bukan Quran, bukan doa, bukan zikir tadi. Kalau Quran, doa, zikir memberi faham pun tak batal. Di Quran tapi memberi faham. Ini bagi orang yang faham lah. Biasanya ni contoh Arab. Sebab tu cuba tengok nanti kat bawah nanti kan, dia tulis qi. Tu qi. Kita tak bercakap tu qi. Apa benda qi? Apa? Cuma dia baca contoh Arab. Jadi saya ambil juga contoh Arab. Dia baca Quran memberi faham tapi tak batal. Sebab yang tak nak bukan Quran bagi faham. Itu yang tak nak. Okey, contohnya macam contohnya orang nak masuk rumah. Assalamualaikum. Dia nak suruh masuk rumah. Macam mana? Masuk lah. Batal. Bahasa Melayu. Macam mana dia nak suruh masuk? Dia suruh masuk tapi tak batal. Dia kena baca Quran lah. Dia baca Quran, orang luar tu faham, orang tu masuk. Maknanya bahasa Quran, ayat Quran tadi memberi dia faham. Contohnya dalam surah Al-Hijr ayat 46. Ayat dia berbunyi udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya syurga dengan sejahtera. Cerita pasal lain. Tiba ada orang, aku nak masuk ni. Kita tahulah kawan kita ke apa. Kita pun tiba-tiba lepas amin waladdallin amin udkhuluha bisalamin aminin. Dia orang Arab, orang faham lah. Oh masuklah, dia masuk. Beri faham? Tak betul. Sebab dia baca Quran, dia niat nak baca Quran. Sambil-sambil tu niat nak
nak suruh dia masuk. Maknanya memberi faham tak semestinya batal. Memberi faham, memberi orang lain faham tak semestinya batal. Yang batal yang selain daripada tiga ni. Doa, zikir, Quran. Zikir selain daripada Quran, zikir, doa, memberi faham. Itu yang batal. Itu yang batal. Jadi boleh lah, tapi kita tak amal lah. Ini cuma contoh-contoh bahasa Arab je. Kalau orang nak pinjam buku, kita duduk belajar-belajar, mungkin dekat luar negara ke, kat mana-mana ke, orang Arab nak pinjam buku, dia tengok kita semayang, dia pun nak ambil buku, dia tengok kita kat tepi ni, nampak dia pegang buku kita, nak pinjam buku, dia cakap kita tengah semayang. Kita pun waladhdallin amin dah baca, nak baca surah ya Yahya khuzil kitaba biquwwah, kita bacalah surah Maryam. Wahai Yahya, peganglah kitab ini dengan teguh. Oh, terima kasih. Betul tak betul? Tapi orang Melayu jangan buat, tak boleh buat pun, tak faham pun. Wahai Yahya, Nabi Yahya, kau peganglah kitab ini dengan teguh, dengan kuat. Dia nak bagi tahu kawan dia nak pinjam. Kawan dia pula mungkin nak masuk kelas ke apa, buatlah contohnya ni pun, nak cepat ni, nak pinjam ni. Dia tengah semayang. Dia kata gitu, tak batal walaupun memberi faham. Habis tadi yang kata batal selain daripada Quran, doa dan zikir, memberi faham batal. Walaupun kucing ada kat depan, kucing kita time apa sejadah kat situ lah yang dia suka duduk. Kita cakap kita pun gitu lah. Ataupun mungkin kita kata gini, Sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, cuba dia lagi pun tak boleh, batal. Tak boleh. Jadi macam mana? Kita pun tak cakap batal. Sebab dia bukan Quran, dia memberi faham. Dia memberi faham. Jadi hati-hati dengan berkata-kata lah. Tapi bab tu kita tak ada masalah. Tak ada masalah sebab kita tak bercakap gitu. Orang Arab dia cakap Arab. Orang Arab dia cakap Arab. Dan Al-Quran bahasa Arab, zikir bahasa Arab, doa bahasa Arab. Maknanya boleh kita kata orang Arab boleh bercakap je lah. Apa dia nak cakap? Tak. Tak. Dia cakap tu niat apa? Dia cakap tu apa? Cakap Arab aku ni maknanya aku baca Quran. Memang ayat Quran ada. Okey. Tapi dia cakap macam dia bercakap. Kita tengok Jawi macam ni, kata, oi ini bahasa Arab dah. Arab apa tak ada baris hebat bahasa Arab. Melayu tu kita. Ini cuma contoh Arab. Kitab ni dikarang pun di sana. Di Mekah. Jadi contoh-contoh dia contoh sana semua. Jadi bila dia berdoa, ada dia niat doa, maka tak batal lah. Tapi kalau dia niat bercakap, batal lah. Sebab doa dan cakap dia sama je bahasa. Sebab dia orang Arab. Sebab tu kita orang Melayu tak ada masalah. Kalaulah itu yang keluar kat mulut, tapi kalau yang bukan keluar kat mulut, tak ada masalah kalau memberi faham. Yang tak keluar kat mulut, tapi memberi faham. Sekarang cerita-cerita keluar kat mulut, memberi faham, bukan Quran tadi, maka batal kan? Macam mana kalau tak keluar apa-apa kat mulut, tak bunyi, tapi orang boleh faham? Macam mana? Anak duk main kat depan, anak tengok, ayah marah, lagi, faham tak? Faham, batal? Tak batal. Sebab tu orang perempuan boleh tepuk, memberi faham tu, tepuk, terlebih rakaat. Kalau imam terlebih rakaat ke imam salah apa kan, makmum perempuan tepuk. Kalau dekat lah, kalau jauh ni tak dengar. Kalau dekat suami isteri yang dekat, dia tepuk. Memberi faham tak? Bagi faham. Dah terlebih ke, tak cukup rakaat ke, bagi faham. Tak batal. Orang nak lalu, kita tahan. Bunyi suara, tak bunyi. Orang faham, jangan lalu, aku tengah sembahyang. Batal? Tak batal, walaupun memberi faham. Dan lain-lain lah. Memberi faham. Orang nak jadikan kita makmum. Orang nak jadi makmum, nak jadikan kita imam. Kita sembahyang sunat ke apa ke, sembahyang je. Ada orang nak jadikan makmum kan, biasa kan, dia duduk kat sebelah. Kita kata jangan aku tak nak jadi imam macam tu. Cara terbaik masa awal-awal semayang lagi, semayang belakang dinding, ujung lah kali, orang tak boleh duduk kat belakang dinding tu cara yang terbaik. Tapi kalau semayang kat sini nasib lah. Tapi kita baca panjang. Contoh kita nak baca rakaat pertama surah Baqarah penuh, rakaat kedua Ali Imran penuh, kesian ayat dia gini dia bila nak rukuk ni. Jadi kita kesian kat dia. Macam mana kita nak kata, jangan jadi makmum lah. Kita letak tangan kita macam tu, macam ni, letak macam ni, tangan kat belakang. Masih dia Allahu Akbar ke, tak kisahlah, masih kita tahu dia ada kat belakang, kita letak macam ni, tangan.
Bagi faham. Weh, aku tak nak jadi imam. Nanti engkau juga yang akan terseksa nanti berdiri. Sebab pernah terjadi. Ada budak tahfiz orang tu. Bukan. Dia orang tahfiz. Dia perubatan Islam. Dia ada buat perubatan Islam. Jadi dia banyak nak kena beramal, nak baca Quran. Dia sembahyang. Kemudian seorang ni, kita kenal lah orang tu. Dia datang sembahyang. Allah, kita kata tak sempat nak panggil. Tengok je lah. Memang lama, setengah jam berdiri. Setengah jam. Patutnya imam tu buat lagi ni. Jangan. Kalau dia nak sembahyang juga, biarkan. Tapi aku dah bagi. Jadi maksudnya boleh memberi faham. Batal tak batal? Sebab yang batal memberi faham ni keluar kat mulut aje. Keluar bunyi suara aje. Contoh isyarat tumbuk, isyarat tangan gitu. Faham lagi macam tu kan. Tak batal. Makruh tu cerita lain. Batal tak? Sebab dia tak lebih 3 gerakan besar. Dan dia memberi faham pun tak ada masalah. Cuma kenapa buat gitu? Benda tak penting sangat pun, maka makruh. Gitulah. Kalau benda tu penting, tak makruh. Macam tadi penting tu, maka tak makruh dia angkat gitu. Orang nak lalu, tahan, tak makruh. Sebab penting tu, sebab dia nak lalu depan kita sembahyang. Tapi kalau benda-benda yang tak penting, maka makruh lah. Sebab dia macam main-main pula kan. Maka makruh kat situ. Okey. Doa tak membatalkan. Zikir kita subhanallah subhanallah azim, tak ada masalah, tak ada masalah, tak membatalkan. Doa juga tidak membatalkan. Tapi hendaklah doa tu ditujukan pada Allah. Kalau ditujukan pada orang, batal juga. Dia kena tuju doa tu pada Allah. Doa pada orang macam mana? Biasa bersin lah. Kalau contoh kitab bersin lah. Bila kita bersin, di luar semayang atau dalam semayang, sunat alhamdulillah. Orang yang dengar, sunat yarhamukallah. Jawab. Kita juga, patut orang tu sunat jawab balik, yahdina wahdikumullah. Cuma ketika sembahyang, adakah sunat alhamdulillah kita bersin? Ya, sunat juga. Tengah sembahyang? Ya, tengah sembahyang pun sunat. Bersin alhamdulillah. Bila bersin, dia akan keluarkan penyakit lah, kita kata kan. Virus ke apa ke, bakteria keluar. Dia akan keluar. Sebab tu kita bila nak bersin, dia akan keluar. Dia berbeza dengan nak menguap. Menguap, setan nak masuk. Tempat tu laluan setan. Bila kita menguap, dia hilang juga. Dia lebih kurang macam bersin. Menguap dengan bersin ni dekat-dekat dah. Hilang kejap, macam hilang satu saat. Macam kan hilang. Masa nak menguap tu dia macam hilang kejap. Masa tu lah terbukanya pintu setan jin ni masuk dalam darah kita. Ataupun bersin. Masa bersin tu dia terkeluar, dia tak boleh masuk ke tu. Sebab kita hembus. Dia keluar. Kalau menguap, itu yang dia masuk tu. Jadi sebab tu menguap sedaya upaya tahan. Sampai tak boleh. Tapi tahan. Jangan nak menguap ni, kita pun macam paksa, macam bagi luang tu. Okey, paksa tahan tu. Gila. Kalau boleh gitu. Sampai tak lagi baru lepas. Sunat gitu. Bersin tak? Bersin, dia datang keluar terus. Tak apalah kalau nak nak relakan diri bersin pun. Dia dah terasa dah sikit-sikit, dia pun aku merelakan diri, biar aje. Tak apa. Tapi menguap jangan. Tempat setan masuk tu. Jadi macam mana? Tahan. Dalam sembahyang lagi kena tahan. Lepas tu dia tak boleh, dia akan tapi sikitlah. Ujung-ujung lah. Ujung-ujung. Sebab tu astaghfirullahalazim. Tu bacaan dia. Astaghfirullahalazim. Sebab astaghfirullahalazim tak ampun. Kan? Betul? Alhamdulillah. Baik kan tu? Menguap astaghfirullahalazim. Bila buat dosa pula nak minta ampun ni? Bukan buat dosa. Tadi tu, perbuatan tadi tu. Bila bersin dalam sembahyang, sunat alhamdulillah. Cuma tak boleh alhamdulillah ketika baca Fatihah je. Ar-Rahmanir Rahim, alhamdulillah, kena bismillah pada awal. Putus mualat dia panggil. Tapi kalau bukan waktu lain, waktu rukuk sujud, bersin, alhamdulillah je lah, sunat, tak batal. Sebab alhamdulillah segala puji bagi Allah, untuk Allah. Orang sebelah jawab yarhamukallah, batal. Sebab yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Dia doa untuk orang. Dia doa untuk orang, semoga Allah merahmati kamu. Tak boleh. Tapi kalau doa minta pada Allah, semoga Allah yarhamukallah. Ka tu dipanggil dhamir khitab. Ka tu seolah-olah macam ada kat depan. Sebab tu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Selamat sejahtera ke atas engkau. Engkau tu seolah Nabi ada tu. Ka. Dia dia panggil dhamir apa ni? Ganti nama kedua, kan? Ganti nama kedua kan? Ganti nama ketiga dia. Ganti nama pertama saya. Saya, kami. Ganti nama kedua kamu, engkau. Engkau tu masuk ada kat situ. Ganti nama ketiga dia. Untuk orang juga, tapi dia tak ada kat situ kan. Yang kita kata mai sini kejap. Dia pergi mana? Kita kata mai sini kejap. Engkau pergi mana? Ganti nama kedua. Boleh tak? Sini kejap. Dia pergi mana? Dia mana? Dia. Ni aku. Engkau pergi mana? Dia panggil ganti nama kedua. Maknanya nak guna ganti nama kedua, kena orang tu ada kat situ. Kalau orang tu tak ada kat situ, baru dia panggil ganti nama ketiga, iaitu kita belajar bahasa hari ni. Kita belajar bahasa hari ni. Dalam matematik ke bahasa, kita sepatut aplikasi dalam hukum syarak, baru dia mantap. Bila orang tu tak ada kat situ, kita tanya orang lain, dia pergi mana? Baru kena. Sebab ganti nama ketiga, orang tu tak ada dekat situ. Tapi kalau orang tu ada kat situ, tak boleh guna perkataan dia, tak boleh guna ganti nama dia. Dia pergi mana? Dia siapa? Engkau lah. Oh, kata pasal dia pula, tak kena. Jadi bila ka tu, engkau yang ada kat situ. Ganti nama kedua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atas engkau. Ka, macam ada kat situ. Bacaan tu. Jadi, yarhamuka. Mukallah. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Tu yang batal. Ka tu yang buat batal. Tapi kalau ya Allah, isteri aku, anakku, ganti nama ketiga, mana ada kat situ? Tak apa. Allahumma. Kita baca Rabbi fili wali walidayya dalam semayang. Itu doa pada Allah juga. Tapi mana ada kat situ? Kita minta pada Allah, dia ganti nama ketiga. Tak apa. Faham tak? Benda apa ni? Cikgu bahasa faham tak? Cikgu tak bahasa, tak faham apa benda. Ganti nama kedua, batal. Iaitu, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Maka batal. Batal sembahyang kerana dia doa, tapi doa dekat orang. Dia kena doa kepada ganti nama yang ketiga, dia, mereka, isteri apa semua sebagainya. Doa macam tu. Penting juga benda ni. Penting. Kalau tidak, entah kita doa macam mana tak tahu. Macam jawab bila kita baca ayat Al-Quran, disunatkan kita jawab kan, alaisallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala zalika minasyahidin. Itu apa tu? Doa apa benda? Untuk Allah, bukan untuk orang. Maka doa tu tak ada masalah. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta? Bala, jawab. Surah Qiyamah. Bala. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun? Jawab, amanna billah. Sabbihisma rabbikal a'la? Jawab, subhana rabbiyal a'la. Kita taklah, cuma ada khilaf ulama' sikit lah kat situ. Sebagian ulama' kata yang baca je yang sunat jawab, yang dengar tak sunat. Sebagian ulama' yang lain kata yang dengar pun sunat juga. Yang utamatnya yang nombor satu, iaitu yang baca je sunat, yang dengar tak sunat. Kalau makmum kan, imam baca, makmum tak sunat. Tapi khilaf lah nak beritahu, cuma yang utamatnya tak sunat. Yang baca je, itu kalau imam baca, imam je yang jawab lah, jawab, makmum tak. Tapi benda tu khilaf. Okey. Atau dengan satu huruf. Satu huruf pula. Yang tadi dua huruf, faham ke tak faham ke batal. Yang ni satu huruf, faham batal, tak faham tak batal. Mari kita baca. Ini pun tak berlaku kat orang Melayu. Kita baca pun pelik. Atau dengan satu huruf memberi faham. Satu huruf dia bercakap dalam semayang, satu huruf tapi faham. Seperti qi, qi atau in. Kerana makna qi itu satu huruf daripada wiqayah. Maksud wiqayah ni jaga. Waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Ketika kunut kan, waqini, waqi, peliharalah, jagalah aku. Qi itu qaf, bukan qaf ya, qaf saja, pelihara. Jadi bahasa Melayu ada tak satu huruf memberi faham? Tak ada. Bahasa Inggeris ada. I, kan? Bahasa Arab banyak satu huruf bagi faham. Bahasa Melayu ada? Rasa tak ada. Satu huruf bagi faham. Semua jadi dua huruf. Masa tak ada. Dia akan jadi dua. Tapi kalau qi, qaf dari bawah, qi, maksud dia jaga. Dia pun
qi. Anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3. Anak nombor 1 besar sikit, anak nombor 2, anak nombor 3 baby lagi, kecil lagi, duduk macam ni. Dia tengah semayang, mak dia tengah semayang, ayah tengah semayang. Anak yang besar ni faham tengah semayang, qi. Jaga tu anak macam tu maksud dia. Dia mesti jaga. Batal. Itu pun orang Arab. Orang Melayu tak batal. Sebab yang kata batal faham pada bahasa orang tu. Jadi kalau dia kata qi, qaf pada bawah qi, tak batal. Sebab tak faham. Dia tak faham. Sekarang dah faham lah. Sebelum dia tak faham. Tak faham, tak jadi. Memberi faham pada tuan semayang. Qi tak boleh dah. Contoh kedua, itu daripada wi'ayah. Maksudnya ingat. Ingat kamu. Ain pada bawah tu maksud ingat. Tu kata orang Melayu tak ada buat benda-benda macam ni. Mujur lah. Kalau tidak, complicated juga. Atau satu huruf yang bermad. Kerana mad itu ada kalanya alif atau waw atau ya. Yalah, yang mad. Mad kan alif waw ya. Kalau ya waw you kan dua, bunyi you macam ya baris depan. Tapi mad panjang sikit jadi you. Kan? Ya baris atas ya. Satu huruf tak bagi faham, tapi ya ada alif dua juga. Faham ke tak faham ke batal. Ini juga tak berlaku kot kat kita. Maka batal sembahyang dengan yang demikian itu. Batal sembahyang. Fi sama juga, fi pun batal juga. Bahasa Arab fi ni macam tunaikanlah. Buat tunaikanlah. Fi fa baris bawah. Tapi tak berlakulah, ni cuma contoh saja. Habis. Kita keluar sikit. Bukan kita keluar daripada bercakap, keluar kat mulut, Quran, zikir, doa. Okey. Kemudian dah tahu dah tak batal. Kemudian kita keluar tak sengaja, tak batal. Jahil kerana jauh daripada ulama, tak batal. Kita dah tahu yang tu. Selain daripada tu semua batal. Selain daripada tu cakap dua huruf tak faham, batal. Satu huruf faham, batal. Bercakap bahasa selain daripada bahasa Arab, batal. Doa bahasa Arab, doa selain daripada bahasa Arab, batal. Okay. Ada apa lagi bunyi yang lain? Ada. Bunyi yang lain, bunyi yang pada kita bunyi tapi dia bukan bercakap. Kita tak panggil bercakap, tapi dia berbunyi. Hukum syarak panggil bercakap juga. Contohnya menangis. Menangis tu bercakap tak? Macam tu orang nangis. Tu macam putih anak. Macam mana orang nangis macam mana? Cerita ni semayang ni, tengah semayang. Okay. Itu bercakap ke? Pada mazhab Syafi'i, pendapat mutamat bercakap lah tu. Sebab bercakap yang keluar suara. Sama ada faham ataupun tak faham. Tu berkata-kata. Itu tak faham lah. Tak faham maksud apa. Tapi tahulah menangis. Maka batal juga. Berdaham last sekali lah. Last sekali jawab berdaham. Jangan lagi, tunggu. Last, sebab berdaham paling bahaya sekali. Tu yang risau tu, sebab tu last sekali. Lepas tu boleh lari terus. Berdaham yang orang paling suka sekali buat. Allah, risaunya nak bagi tahu hukum. Tapi tak apa lah, sekejap lagi dah tanya nak macam mana. Nanti apa-apa cakap tanya apa, marah dia. Patut jangan tanya. Nanti tu last sekali. Menangis dulu. Bila menangis, maka batal. Menangis yang keluar bunyi. Kalau kan? Tak apa, sebab tak bunyi. Bunyi yang penting sekarang bunyi. Okey? Dia pun bunyi macam tu, maka batal walaupun menangis tu kerana akhirat sekalipun. Baca ayat-ayat neraka. Tahan, jangan nangis. Bukan jangan nangis bunyi. Nak nangis tak bunyi. Apa pasal imam tu kena Pakistan ke apa tu, tahan nangis. Bunyi je batal. Walaupun kerana akhirat. Maknanya sembahyang ni dia tak boleh ada bahasa lain, tak boleh ada benda lain selain daripada Quran, zikir, doa. 3 je. Menangis tak boleh. Kadang-kadang kita rasa baguslah kan, bila baca sembahyang terasa menyerap sebab dia faham. Bila faham, menjiwai bacaan, kemudian menangis. Sekali lalu baguslah. Menangis yang bunyi ni sekali lalu bagus. Mungkin dia tak menangis 5 minit.
Kau nangis. Orang boring. Mufarakah je. Kalau kita nak rukuk, dia sibuk dah nangis. Nangis tu mungkin kejap je kot. Tak sampai seminit. Macam tu je. Lepas tu dia tenangkan balik. Eloklah balik. Cuma nampak macam bagus lah. Dalam semayang tak bagus. Kerana membatalkan. Adalah mazhab kata macam mazhab Hambali tak batal. Sebab dia kata itu bukan bercakap. Itu menangis. Jadi tak batal. Tapi saya cerita mazhab Syafi'i. Batal. Menangis. Yang mengeluarkan bunyi. Yang mengeluarkan bunyi. Bunyi menangis. Maka batal. Mengerang kesedihan. Batal. Tak tahulah macam mana. Mengerang kesakitan. Batal. Sakit lutut. Bunyi. Batal. Bunyi batal. Berhembus dengan mulut batal. Batal lah. Apa hal? Sembahyang ni. Batal. Sembahyang ni. Sebab tu orang sembahyang dia jaga tau. Tu kalau orang betul sembahyang dia jaga. Jaga apa? Bukan nak berlari apa, jaga. Macam tu sembahyang. Alah, tak payah cerita. Kita menghadap Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah aku Tuhan semesta alam. Kita hadap. Bila kita hadap, kita jaga sungguh. Kita tak payah fikir banyak-banyak. Kita jumpa orang besar je. Kita jumpa orang besar, sultan, raja, apa jumpa. Kan kita tak buat suka-suka kita. Ada? Boleh kita buat suka-suka? Ada? Kita duduk diam. Ampun tuanku kan. Duduk. Tu lah. Kita boleh faham dah. Kita boleh faham dah. Itu baru raja. Ini Malikul Mulk. Raja segala raja. Sepatutnya memang jaga sungguh-sungguh. Sehingga tak legi dah. Tak legi dah. Macam mana? Bukan dia kontrol. Bersin tak boleh dipaksa-paksa. Jaga. Nak menguap. Boleh jaga lagi. Tak boleh. Tak apa. Sunat tutup. Tapi jaga. Kadang-kadang boleh. Jaga. Seboleh-bolehnya. Sampai dah tak boleh pergi tak lagi. Sama juga macam nak batuk ke apa. Jaga. Tak boleh gatal. Tapi jaga dulu. Nak kencing. Jaga dulu. Jangan terus kencing kan. Itu tahu juga kita buat. Jaga. Okey. Nak kentut. Nak kencing. Silap nak kencing memang. Takkan nak kencing tu. Nak kentut. Takkan nak kencing masjid surau. Silap je. Nak kentut. Bukan terasa. Tak. Baru rakaat pertama. Ada 3 rakaat lagi. Alang-alang kentut kan. Haram berdosa. Tahan sehingga titisan darah yang terakhir. Tahan. Tak lagi dah. Okey dah. Keluar. Bukannya boleh terasa nak kentut terus kentut. Tak boleh. Haram. Kalau kata makruh ke okey lagi. Kalau kata tak elok okey lagi. Ini bukan tak elok, haram. Bila sebut haram berdosa, kena tahan kentut. Ini solat fardu. Solat sunat tak apa. Solat fardu tahan habis ring. Masih cakap habis ring. Habis. Tak lagi dah. Barulah keluar. Macam tu juga dengan kesakitan, sakit. Aduh, tahan sehingga tak boleh pergi dah. Sampai tak boleh, dia keluar sendiri. Itu dah terlancar lidah. Menangis, tahan, jangan sedih. Tahan. Nak berembus ke nak apa dengan mulut dengan hidung. Saya tak kerti nak buat, tapi ada. Banyak kali saya jumpa. Kuat pula tu bunyi. Kau hidung ni. Dia apa benda kat dalam hidung. Saya nak buat tak kerti. Dia boleh bunyikan kat hidung. Ketika semayang. Kalau luar semayang lah tak apa. Dalam semayang tak boleh. Jaga bunyi hidung tu. Macam berhembus kat hidung. Macam orang resedung tu kan. Dia nak lega gatal tu. Batal. Semua tu boleh kontrol. Sebab tu kata batal. Sedawa yang dibuat batal. Dia buat. Tapi kalau naik dah terasa dah. Makin dekat dah. Tahan. Mana boleh benda tu nak tahan tak? Dia keluar. Tak apa. Tahan. Kalau dia sengaja tu. Sengaja tu. Batal. Sebab bunyi. Tapi kalau keluar tak batal sebab tak ada bunyi. Cerita pasal bunyi. Oh, orang panggil serok dengan hidung. Serok ada panggil. Serok. Tu, serok. Baru teringat. Menguap pun sama, batal. Kalau bunyi. Bunyi samalah juga bunyi. Bunyi orang menguap, dia boleh macam tu je. Tapi dia akan nak puas menguap tu dia kena bunyi. Betul tak?
waktu tu setan akan gelak. Bukan dalam sembahyang, luar sembahyang pun setan akan gelak. Ketika menguap, kita buat bunyi, setan ramai-ramai dia gelak, gelak kita. Kalau menguap, sebab bila kita bunyi baru rasa macam puas. Sebenarnya puas tu setan tu. Setan duduk main, duduk masuk kat tu. Sebab tu kita rasa puas. Sebab tu menguap jangan bagi puas. Tahan. Kalau keluar bunyi ketika sembahyang batal. Kalau keluar bunyi ketika tak sembahyang, setan gelak. Bila setan gelak hukumnya makruh. Kadang-kadang batuk tak batal. Tapi kalau ada batuk yang batal. Batuk yang saja buat. Macam batuk orang kaya kan. Bukan kata tekak pun. Aku datang pergi sikit. Batuk tu batal. Batuk saya saja. Batuk. Tapi kalau gatal batuk, tu tak batal. Gatal batuk. Gatal lah batuk ni. Dia jadi dia naik batuk. Itu tak batal. Ni yang buat batuk. Macam dia sujud, ada kapet tak vacuum, bersin. Lepas tu dah bersin tak batal. Sebab dia bukan sengaja. Lepas tu dia nak buat apa? Dia nak legakan, dia batuk. Batal. Yang lepas pada tu baru batal. Jaga sembahyang kita nak menghadap Allah ni. Ketawa batal. Ketawa ni ada beberapa mazhab. Seronok saya boleh share kat sini. Ketawa batal. Ketawa yang berbunyi batal. Ketawa yang mengeluarkan bunyi batal. Cucu buat lawak ke apa ke tengah main, cucu dah buat lawak. Kita kadang-kadang kita kata tak gelak, tahin cucu dia lain macam perasaan dia. Memang saya tanya orang tu yang ada cucu, lain macam cucu ni. Dia sanggup marah anak, tapi cucu dia tak marah. Dia marah anak lagi. Sayang dia tu lain macam sikit. Dan dia punya rapat tu lain sikit. Bila cucu buat lawak, dia memang lawak. Dia akan tergelak. Gelak, batal. Pernah jadi satu sekali tu, puas tahan semai raya. Bukan semai raya, bukan. Semai apa lah? Saya tak ingat semai apa. Semai maghrib ke semai isyak. Tapi hari raya. Oh, esok tu hari raya. Semai isyak. Semai isyak esok tu raya. Bukan raya. Sembahyang ramai sembahyang. Lepas takbir apa semua tu kan. Lepas tu isyak tu sembahyang. Yalah, sembahyang. So ramai lah orang datang, ramai sembahyang. Pada rakaat yang kedua, tahiyat awal. Yang duduk belakang semua tahiyat awal. Kita duduk belakang ni. Bila makmum tu lepas tahiyat awal dia bangun, kita bangun. Makmum tu je bangun. Kain dia tahiyat awal lagi. kain dia tahiyat awal lagi. Dia tak pakai seluar dalam. Tak, kain dia masih lagi. Masa tu tak boleh cakap. Masa tu ramai yang akan keluarkan bunyi. Memang tak boleh tahan waktu tu. Tak boleh tahan. Memang kita kata alah tengah sembahyang. Kalau tengok bawah tak apa. Kita boleh tengok orang gelak, kita tengok bawah tak apa. Kalau kita tengok gitu, dia tak pakai seluar dalam pula tu. Bila dia rakaat ketiga, kain dia masih lagi tahiyat awal. Bukan dia kilas tu lah, dia kilas sebab malam raya. Bukan orang yang tak pernah datang berdatang. Kan nak takbir. Yang tak pernah pakai kain pun, bahasa dia pakai seluar, pakai kain pun, pakai kain, pakai baju Melayu. Kan setahun sekali. Kawan-kawan kat bandar-bandar sana. Jadi dia kilas tu tak tahulah, mungkin salah macam mana dia kilas. Masa tu ramai orang gelak, tapi dia masih lagi teruskan sembahyang. Lepas daripada tu saya buat kuliah terus. Tak apa, tempat saya sendiri. Buat kuliah terus. Lepas daripada tu sekejap 15 minit tazkirah. Yang belakang gelak tadi tu semua kena qada. Tapi tak payah qada dekat sini, qada kat rumah. Sebab kalau qada kat sini kita tahu oh ni yang kaki gelak ni. Qada kat rumah. Qada kat rumah. Maka batal. Dia tak boleh tahan, dia gelak bunyi batal. Kalau tak bunyi tak batal. Saya dia panggil ketawa terbahak-bahak. Istilah fiqh dia panggil qahqahah. Memang kena dengan qah tu. Qahqahah. Qahqahah ni bila sebut maknanya ketawa terbahak-bahak. Dia dalam bahasa Arab tu lah dia special. Kalau kita kata gelak, mungkin gelak kuat, mungkin gelak mungkin kan, semua gelak. Tapi bahasa Arab dia banyak
Sebab tu kalau kat muka kita ni semua nama lain-lain ni. Bulu ni lain, bulu sini lain, bulu sini lain, bulu sini masuk lain, rambut ni masuk lain, ni lain, ni lain, ni lain, ni lain, ni lain, semua lain. Ni lain, semua nama lain. Ni yang bawah ni semua nama lain. Dia kaya, bahasa dia kaya. Bahasa kita miskin. Bahasa Melayu miskin. Miskin tu maksud nak banding dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kaya. Kaya sangat. Kita ada tak bahasa Melayu ni apa? Maksud ni apa bahasa? Kumis. Ni? Ya kedok ni. Bukan kumis ke? Bukan kumis ni juga? Oh gitu Ni janggut. Ni? Seven tu bahasa Inggeris weh. Seven Melayu. Tali tudung. Orang Melayu kena ambil ni. Tali tudung dia panggil ni. Tali tudung. Yang panjang tali, kalau ni jambang kita adalah banyak, tapi kalau nak banding dengan bahasa Arab dia lagi kaya. Sini maksud lain, ni maksud lain, ni lain, yang dekat atas tempat yang ni lain, semua lain nama. Saya nak beritahu bahasa. Gelak apa lain? Gelak qahah, gelak berdekah-dekah. Qah, gelak besar. Kalau gelak biasa dia panggil ad-dhahku. Dhahku. Gelak biasa, gelak bunyi. Kalau macam gelak macam bunyi macam nak tak nak, senyum-senyum, bunyi-bunyi sikit-sikit, dia panggil tabassum. 3 lain. Pada mazhab Hanafi, qahqahah batal solat ketika solat. Qahqahah batal solat, batal wuduk. Sebab benda ni rare tu saya nak share. Batal solat dengan batal wuduk sekali. Batal solat mazhab Syafi'i, settle lah, memanglah dah gelak. Bunyi-bunyi macam batal lah. Tapi wuduk apa kena-mengena? Mazhab Hanafi ni wuduk batal. Wuduk batal. Kalau ad-dhahku batal semayang je. Wuduk tak batal. Tabassum sepakat ulama tak batal. Tabassum senyum macam tapi tak bunyi. Macam tu tak batal. Itu sepakat semua tak batal, senyum, tabassum. Yang terakhir berdehem. Yang terakhir berdehem. Berdehem ni dia boleh je kan? Macam mana? IHMMM. Ya. Boleh lah je. Memanglah nak eja tu dengan huruf vokal, huruf apa payah, tapi boleh je. Macam HMMMM kan? Kan? Macam hem lagilah. Lagilah. Yang tak hem pun IHEM. Kalau yang tak hem pun pun boleh je juga. Boleh, cuma payah nak eja lah. Tapi boleh. Maka lebih daripada 2 huruf, lebih. Kerana itu pendapat muktamad pada mazhab Syafi'i, berdehem membatalkan sembahyang. Kecuali terkat tak boleh baca rukun qauli. Rukun qauli yang besar, Fatihah dengan tahiyat akhir. Tu je. Maksudnya rukun qauli ada lagi, tapi yang besar tu lah. Takbir, takbir lekat, tak takbir lagi. Engkau dehem lah puas-puas dulu kan. Salam pendek sangat nak kata, tapi sama jugalah. Salam as tak boleh lagi. Pernah apa? Goh apa yang macam kahak yang pagi-pagi tu. Goh apa benda tak kerti bahasa sini. Yang goh tu kan. Jadi tak boleh. Kalau dia kena macam ataupun nak ke bawah kan, dia ke depan ke bawah? Ke dalam kot, telan betul gong telan. Ke depan, ke bawah ni ke dalam. Berdehem ni masuk ke dalam. Yang ke depan tu tui tu itu ke depan dia tu. Kalau dia akan ke dalam lagi, lepas tu rasa masuk telan, tak apa, tak batal sebab dia tak keluar lagi, dia masih lagi main kat situ. Jadi bila dia tak boleh baca rukun qauli yang besarnya Fatihah dengan tahiyat akhir, dan dia dah cuba banyak kali tak lagi, maknanya sembahyang dia akan tak sah lah kalau tak baca, ataupun baca bunyi salah, bunyi pelik, bertukar huruf, maka tak sah lah. Maka waktu tu je boleh berdehem. Maliki yaumiddin. Kalau tidak malik bunyi macam tu, dia akan ada. Biasa subuh je. Lah. Maka itu saja boleh. Assalamualaikum. Tak lagi. Jarang lah salam, tapi buatlah contoh pun. Assalamualaikum. Tak apa. Untuk salam, takbiratul ihram tak kira lah sebab dia awal lagi. Fatihah, kemudian tahiyat akhir sekali dengan selawat semualah, salam.
Yang itu jika dah cuba berkali-kali tak lagi juga. Tetap tak bunyi, bukan tak bunyi, bunyi pelik. Maka baru boleh. Selain daripada tu, nak baca surah, nak apa, tak boleh. Berdehem membatalkan yang kita tengok dekat Mekah yang buat tu mazhab Hanbali. Mekah dia ada buat macam kita tengok macam bulan Ramadan kan, dia ada baca Quran apa, baca sembahyang tarawih, baca sembahyang subuh kan, semua ada live. Kita boleh tengok. Kadang-kadang dia sikit-sikit sebab pagi-pagi. Itu mazhab Hanbali. Orang yang sembahyang kat belakang ni dia kena terus yang dengar berdehem dia tu kena pasang dekat hati, bertaklid pada mazhab imam yang mengatakan tak batal. Kalau tidak dengan makmum batal. Kalau makmum yang sedar, imam berdehem, batal. Iyalah, makmum batal. Macam mana? Sebab kita kata makmum tu batal. Makmum. Kita kata imam tu batal. Kita makmum, kita kata imam tu batal. Sebab imam berdehem, batal. Batal. Habis tu macam mana ni? Maka, di mana tu? Di Mekah. Kita pun bertaklid, kita kata, aku ikut mazhab imam yang mengatakan tak batal. Baru. Kalau tidak, kita, batal. Tapi ikut ajalah. Kita yang batal. Tapi kalau tak dengar, ramai orang tak dengar, tak peduli apa, memang tak ada apa-apa lah. Kita pun tak dengar apa benda. Kadang-kadang tak dengar pun dehem dia. Dalam live je dengar. Orang sembahyang situ tak dengar pun kadang-kadang. Dalam live tu sebab dia direct kan, tu yang dengar. Jadi kalau di Mekah dengar gitu, imam buat apa sahaja yang membatalkan sembahyang, kita terus dalam hati kita, aku ikut mazhab imam. Kita tak boleh, batal tu, tapi ikut ajalah, kita batal. Sebab mazhab mereka banyak beza. Antara yang tu, dia kalau contohnya kalau dia batal, dia boleh ambil wuduk sambung sembahyang balik imam tu. Saya pernah cerita, bukan kat sini kot, boleh Google, bukan Google, YouTube. Tulis kat situ, imam Masjidil Haram, bukan Masjid Haram, Masjid Nabawi kot, batal sembahyang, lepas tu masuk balik. Tulis itulah senang itu. Dia batal, dia beritahu, tunggu kejap sekejap lagi aku datang balik. Dia pergi, makmum semua duduk gitu, ambil wuduk, datang balik, sambung sembahyang. Kita macam mana? Kita mana boleh lah tu, mana boleh main sambung gitu. Masa tu kena taklid, ataupun kita mufarakah lah. Bukan satu, banyak benda lagi yang berbeza. Kita tak tahu, buat tak tahu, ikut ajalah, kita batal. Kita kena cepat-cepat. Mazhab imam tak batal, aku follow dia. Samalah yang sentuh lelaki perempuan di tanah air kita batal, dekat sana tak batal, samalah semua tu. Cuma niat tu kena ada terus. Dia tak boleh, biar je lah, tak apa kot, tak boleh. Kita yang batal, dia tak batal. Lepas ni masuk YouTube cari, kita tengok, memang kita tengok tergelak-gelak. Dia batal, kentut kot, tak tahulah dia batal. Lepas tu dia bercakap, kita tak faham bahasa Arab, tapi ada tulis kat bawah tu, dia batal, nak ambil wuduk, sekejap lagi datang balik, jangan pergi mana-mana. Dia pergi hilang, live tu hilang tak ada, entah berapa seminit macam tu, 2 minit kot, tiba-tiba datang balik, Allahu Akbar, kan dia tarik itu. Betul, semua ikut. Itu baru 2, banyak lagi yang perbezaan mazhab. Habis, kita masuk yang ke-8 akan datang, meninggalkan melebihkan rukun fi'li, bergerak lebih 3 gerakan besar batal, gerakan kecil batal ke tak. Gerak tu apa maksud bergerak, itulah ke-8. Wallahu a'lam. Banyak juga habis hari ni. Yang ke-8 kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.